Terbanglah burung terbang, terbang tak terkawal. Abang sudah sayang, adiklah jual mahal. Terbanglah burung terbang, terbang tinggi-tinggi. Abang sudah sayang, adik jauhkan diri. Okay guys, pernah dengar tak lagu tu? Lagu tu adalah lagu di dalam cerita filem P. Ramlee bertajuk Anak Bapa guys. So hari ni, video ni aku nak cerita pasal cerita anak bapa guys. Okay guys, so hari ni aku nak bercerita tentang filem P. Ramlee bertajuk Anak Bapa. Yang filem tu pada tahun 1968. Dia sebenarnya dia suka joli tau. Dia suka berfoya-foya. Itu P. Ramlee berwatak sebagai Harun. Dia ambil alih lah syarikat bapak dia, sebab bapak dia sakit dan perlu dirawat di Johor Bahru, manakala P. Ramlee ni dia duduk dekat Kuala Lumpur. So cerita dia kat sini adalah P. Ramlee berkawan baik dengan Ibrahim Din yang membawa watak sebagai Saleh. Kira Saleh ni dia punya PA ataupun driver macam tu lah. So satu hari tu kisah dia bermula di mana Rumina Siddiq datang ke office. Rumina Siddiq dia bawa watak sebagai Norma. Dia sebagai penyanyi kelab dandut ke apa, kelab lah. So cerita dia kat situ bermula diorang Rumina Siddiq datang ke office Cik Harun ni untuk nak minta hutang dia. Sebab P. Ramlee pernah bayar, Cik Harun pernah bayar menggunakan cek, tapi katanya cek tu cek palsu. Kira Cik Harun ni tak ada duit lah. So Cik Norma ni selalu sangat minta duit. So sampai satu waktu, lupa, kekeluargaan tu dia ada selitkan satu sikap amanah, di mana Cik Saleh ada cakap dengan Cik Harun untuk gunakan duit syarikat untuk bayar hutang dia. Tetapi Cik Harun dia refuse untuk buat benda ala tu. Refuse untuk buat benda ala tu sebab dia kata ayat kat situ, sekali kita pecah amanah orang, sampai bila-bila orang takkan percaya kat kita. So kat situ satu moral yang baik lah. Kat situ di mana dia memegang satu amanah. Sebab dia owner, dia jadi macam ambil alih syarikat, tapi dia tak guna pun duit company untuk gunaan diri sendiri. So lepas tu dia telefon bapak dia, ya Tompel, apa namanya, Mahfiz yang berada di Johor Bahru. Dia buat rawatan bersama dengan dia punya jururawat, iaitu Rosyatimah, berwatak sebagai Halimah. So kat situ dia cakap dengan bapak dia yang dia nak kahwin dan dia nak minta hadiah lah, dalam bentuk RM1, dalam RM3,000 bentuk. Tapi bapak dia, sebabkan anak dia percaya, dia bagi RM4,000. Lepas tu dia cakap juga, dia minta pendapat dekat dia punya sekretari. Aku suka part ni, dia kata, Cik Mr. Secretary, ni Harun nak kahwin, boleh percaya ke? Aku suka gila part tu. Lepas tu dia punya sekretari dia kata boleh percaya, sebab dia memang amanah apa semua kan. So bapak dia bagi hadiah RM5,000. Duit RM5,000 tu, sebahagian daripada duit tu dia bayar duit hutang daripada Cik Norma, dan juga dia ada juga hutang dengan Ceti. Kira kalau macam sekarang kita panggil Along, tapi dulu Ceti, macam tu lah. Dan kita cut, dia tiba masanya bapak dia kata bapak dia nak balik KL, dan dia dah apa semua. Lepas tu bapak dia nak buat satu majlis untuk meraihkan kedatangan menantu dia dalam keluarga dia. Tapi waktu tu Cik Harun ni dia tak kahwin kan. Kita tahu dia tak kahwin. So dia fikir mana dia nak cari perempuan untuk upah jadi isteri dia. So kebetulan Saleh tu dah kahwin. Dia kahwin dengan Ida. Aku tak ingat nama pelakon dia, tapi dia berwatak sebagai Eda. So satu hari tu dia berbincang dengan Saleh untuk untuk pinjam isteri dia, jadikan isteri olok-olok lah untuk Cik Harun ni. So bila tu, sebelum tu bapak dia kata nak buat majlis, tapi dia nak jemput satu tetamu penyanyi, iaitu Cik Norma. So kat situ
Cik Harun dia memang tak ada kaitan dah sebab hutang dah settle. Tapi malam tu kantoi sebab Cik Norma yang banyak tahu hal dia, sebab bapak dia tak tahu. So kat situ macam-macam lah kisah dia kat situ. Dalam pada masa yang sama, dalam pada si Harun ni nak elak kantoi daripada bapak dia, dia sibuk nak try Cik Halimah tu. Tu yang keluar tajuk lagu yang burung terbang tu. Terbang burung terbang. Lagu memang catchy, sedap gila. Siapa yang tak tengok tu rugi lah. Better korang tengok cerita anak bapak ni. So kita habiskan cerita, kita cut sampai kat penghujung. Malam tu sebelum dia kantoi, malam tu Cik Normah ugut dengan Harun untuk bagi tahu rahsia dekat Cik Mafiz, bapaknya si Harun tu lah. Tapi Cik Harun bayar 1,000 menggunakan cek untuk Cik Normah tutup mulut daripada bercerita dekat orang. Dan malam tu dia propose melamar lah dengan Cik Halimah tu. And then Cik Halimah setuju tapi kena datang family. So besok paginya dia ceritalah yang dia nak pergi hantar Halimah balik kampung. Lepas tu isteri dia ikut macam-macam lah. Then dah sampai je kat kampung Halimah, diorang pun selamat dikahwinkan. Tapi dalam pada masa yang sama, Cik Harun ni tak tahu yang Cik Normah ni datang office Cik Mafiz bagi tahu yang Cik Harun ni tipu dia pasal bagi cek palsu apa semua. Then bapak dia, Cik Mafiz tu buat keputusan untuk bina satu mahkamah, guys. Mahkamah di dalam rumah. Lain daripada lain. Kebijaksanaannya P. Ramlee ni, kreatifan dia tu. Tapi memang nampak court lah. Memang nice lah. Dia punya setup dia memang terbaik. So bila dekat situ cerita apa benda bersalah semua, so kat situ Cik Harun bagi tahulah kenapa dia berhutang. Antara sebabnya gaji dia tak cukup lah, apa-apa benda semua tu lah. Then Cik Normah ni pula, kenapa bila dah dapat cek yang terakhir tu baru dia nak laporkan kat orang. Kenapa sebelum ni tak? Sebelum ni dia dah lapor, dia dah bagi tahu dekat Cik Harun. Tapi Cik Harun dia juga bagi cek, and then end up dia settlekan bayar hutang dia. Okay, so lepas tu bapak dia dah sedar lah yang yelah gaji anak dia sikit, tapi dia still juga bagi apa, end up dia punya keputusan akhir tu dia naikkan gaji si Harun. And lepas tu Halimah dah kahwin lah dengan si Harun. Lepas tu bapak dia si Mafiz kenakan denda dekat Normah untuk berkahwin dengan dia. P. Ramlee dalam pada dia buat filem komedi, filem apa benda semua, banyak moral-moral yang diselitkan. Tapi kita sendiri kena faham cerita tu. So aku rasa itu je guys, untuk recapnisation aku berkaitan dengan cerita anak bapak. InsyaAllah aku akan buat video recapnisation ni lagi. So korang just stay tune. Kalau korang suka dengan video ni, korang like, subscribe, share dekat kawan-kawan korang. Mesti ramai yang minat cerita-cerita P. Ramlee ni kan. So korang share dekat diorang. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.